satu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan taufik dan hidayah dia ni kita boleh dapat menghubung pada pagi ini untuk menjayakan majlis ini. Dan tanpa masa lagi, saya menjemput Dr. Malik Muhammad, Guru Universiti Tafiz TU, untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini, iaitu Tadabbur Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-27 hingga ke-30. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Terima kasih kepada pengurusi majlis, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mendengar beberapa ayat daripada surah Al-An'am sebentar tadi. Ayat yang menceritakan suasana orang kafir bila berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ataupun secara umumnya ayat ni nak menceritakan tentang beberapa suasana yang bakal berlaku di hari akhirat. Hari akhirat tidak kata dihadapi oleh kafir. Kita semua akan sampai satu saat kita akan berhadapan dengan hari akhirat. Semua kita. Atas diri kita setiap orang ada satu saat kita akan mati. Semua kita. Ada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mati. Bila mati, bermulalah perjalanan kita yang sebenar. Hak sebenar kita ni selepas pada mati. Hak sebelum pada mati ni dia panggil jalan untuk sampai kepada matlamat. Perlu kita jelas bahawa kita ni dalam kehidupan kita, kita ada beberapa penggal kehidupan. Tidak mengundi je ada penggal. Hidup kita ada penggal. Dan penggal hidup kita ni, setiap satu penggal ni jangka masa dia sangat lama, kecuali hidup kita atas dunia. Hak paling sementara. Hak kita berasa lama tu, itulah hak paling sementara. Sebelum kita berada di atas muka dunia, kita berada di alam ruh. Alam ruh ni kita tak tahu berapa lama kita duduk sekali hari itu. Semua roh Allah Subhanahu wa taala sifat duduk sekali. Selepas pada roh, kita berada di dalam janin ibu kita. Duduk dalam perut mak kita. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dalam perut mak kita selama 9 bulan. Yang mana disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sesungguhnya kamu dihimpun di dalam rahim ibu kamu 40 hari nutfah. 40 hari dalam keadaan bentuk air mani yang hina. Air mani. Nabi menyebut hadis ni asalnya untuk mengingatkan manusia bahawa kejadian manusia tu taklah comel sangat. Kejadian kita ni bukannya kejadian yang comel, yang patut kita banggakan. Kita berasa sohu, berasa agak, tak patut. Sebab Allah menciptakan kita dalam keadaan yang tak comel pun asalnya. Asal daripada air mani yang hina. Disebut air mani yang hina ni sebab air mani tu kotor. Tak ada orang berasa air mani ni bersih. Sebab tu kalau jatuh atas rata orang tak kutip. Tak ada dia kutip, jatuh atas kutip semula saya buat dalam poket. Tak ada. Sebab dia benda cemar. Keluar daripada tempat yang cemar. Air mani ni terbit daripada tempat yang cemar. Tempat kecil. Masuk pula ke tempat kecil. Lepas tu kita lahir pula. Kita tidak lahir ikut mulut, kita lahir ikut tempat tulah. Maknanya asal kejadian manusia seluruhnya adalah dalam keadaan hak tak comel pun. Jadi tak sewajarnya kita berbangga-bangga dengan kejadian kita. Dengan kejadian hak asalnya pun tak comel. Lalu kata Nabi SAW, selepas pada tu dikumpul 40 hari dalam rahim ibu dalam keadaan air, 40 hari pula dalam keadaan mudrah, iaitu darah yang beku. Mudrah, darah yang beku, seketul darah. 40 hari.
Dan selepas pada itu, dia dibentuk 40 hari pula dalam keadaan daging, hak sakut. Tersakut di rahim ibu. Maknanya 40, 120 hari asal kejadian kita. Dan kemudian daripada itulah summa yursadul malak fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian daripada 120 hari kejadian kita di dalam rahim ibu kita tu, berapa bulan 120 hari ni? 4 bulan. 4 bulan dalam rahim ibu barulah ditiup roh. Allah mengutuskan seorang malaikat, satu malaikat ditiup roh dalam janin ibu kita. Sebab tu lepas 40 hari, selepas 4 bulan, kalau kita pergi cek doktor baru bunyi datang. Belum pada tu tak bunyi. Sebab roh tu tak ada lagi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka ditetapkan 4 perkara masa kita duduk dalam perut mak kita. Bikatbi rizqih wa amalih wa ajalih wa syaqiyyun aw sa'id. 4 bulan duduk dalam perut mak kita tu Tuhan tertudah rezeki kita. Cengok mana? Ajal kita. Maknanya kita ni lahir daripada perut mak kita tu dalam keadaan tarikh mati tu ada dah. Duduk dalam perut mak tu tak terbit lagi 5 bulan nak terbit, tarikh mati tu ada dah. Rezeki kita cengok mana Tuhan tertudah. Amal kita baik buruk Tuhan tertudah. Bahagia ke tidak Tuhan tertudah. Maknanya kita lahir tu, bayi kita tu, anak kita lahir tu dalam keadaan dah sempurna package dia. Package rezeki, package kerja, package suka duka dia, malang bahagia dia, mati bila lengkap dah. Itu cadang. Itu di alam jani. Kemudian kita lahir ke dunia. Dan hiduplah kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan segala ketentuannya dalam satu jangka masa yang sangat pendek sebenarnya. Paling tinggi 100 tahun, 100 setengah, 200. 200 tak sampai dah. Lalu kita mati. So, sepenggal alam roh, jani, kita dunia, mati. Mati kita berada di alam barzakh, di dalam kubur. Dalam satu jangka masa yang kita tak pasti. Tapi yang pastinya dalam kubur ni lama. Dalam kubur ni lama. Dan Nabi sebut, dalam kubur ni, bila kita bahagia dalam kubur, bahagialah, paksu. Bila tak bahagia dalam kubur, susah, masalah dalam kubur, ada masalah lah, paksu. Tu dalam kubur. Dia orang ni, dia duduk dalam kubur, lama pada dia hidup. Tak percaya kita tengok cik kita, maunya kita duduk. Umur 60 tahun, 70 tahun. Mati kat 100 tahun dah. Mana dia duduk dalam kubur tu lama pada dia duduk atas muka dunia. Kita lagu tu. Lepas pada tu, kita akan menghadapi alam akhirat. Alam akhirat ni adalah alam yang sangat panjang masa dia. Kalau kita patut using alam akhirat, alam kubur. Alam dunia kita tak patut using sangat. Tak patut using. Alam akhirat, satu hari sama dengan 50,000 tahun atas muka dunia. 50,000 mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 50,000 tahun atas muka dunia. Satu hari. Dah berapa lama kita hadapi? Wallahu'ala. Kita pun tak tahu. Bila bangkit daripada kubur, seluruh manusia akan dibawa kepada mahsyar. Flow dia. Dia ada flow dia. Yang diceritakan. Yang disusun. Para ulama diambil dari hadis, dia susun. Tentang turutan yang bakal berlaku kepada kita pada hari akhirat. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Dia panggil mahsyar. Mahsyar ni dalam bahasa Arab maksudnya tempat berimpun. Berimpunlah manusia dihamba. Semua manusia akan menghadapi padang mahsyar. Tak ada seorang pun manusia dikecualikan. Allah menghimpunkan manusia seluruhnya semenjak daripada Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir dikumpul di situ bersama makhluk-makhluk lain dalam satu hamparan yang sangat luas. Wa izal ardu muddat. Kita baca dalam Quran, dan apabila bumi itu dihamparkan kembali.
Muddat ni dari bahasa Arab maksudnya kita kenyuk, kita sama semula. Itu yang telah dilakukan, yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bumi. Sebab sebelum kiamat tu Allah hancurkan alam. Allah bukan hancurkan bumi, Allah hancurkan alam seluruhnya. Seluruh alam yang wujud ketika tu Allah hancurkan. Diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak cerita kalau kita tengok dalam Al-Quran tentang kedahsyatan hari kiamat yang tak dapat kita gambarkan. Dalam satu surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh bertakwa. Pasti awal-awal lagi kepada manusia bertakwa. Sebab inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kerana dahsyatnya kegoncangan pada hari kiamat perkara yang sangat besar. Tuhan sendiri sebut benda tu besar. Kalau manusia sebut benda tu besar, dari dua lagi. Mungkin besar, mungkin tak besar. Tapi bila Allah sendiri sebut dahsyat, maka benda tu benar-benar dahsyat. Yauma tarawnaha, wahai manusia, hari itu boleh tengok. Tuhan sebut cerita, benda tak berlaku lagi dari sudut kita. Tak berlaku lagi. Tazhalu kullu murda'atin amma arda'at. Para ibu yang sedang menyusukan bayinya, melempar bayinya. Mak tengah menyusu anak. Dek kerana terkejut kiamat, anak yang tengah disusu tu dia tahu. Allah mengambil contoh ibu yang sedang menyusukan anak. Kerana apa? Kerana ibu ni saat paling dekat dengan anak dia ketika menyusulah. Saat paling dekat, saat paling serah sayang, saat paling menyentuh. Menyentuh tubuh dia dengan tubuh anak dia. Ketika tu, kita duk usap kepala, kita duk main. Tu hak paling dekat. Tapi dalam ketika begitu pun, dan keadaan lagu tu, bila mari kiamat yang sangat mengejutkan, dia ambil anak dia, dia tahu. Lalu dia lari Quran. Tak cara dah ke baby dia. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan kamu melihat ibu-ibu yang mengandung gugur serta-merta. Gugur, lucu. Sebab terkejut dengan kedahsyatan hari kiamat. Bapa terkejut? Bapa dahsyat sangat kiamat ni? Sebab Allah menghancurkan langit. Bukan bumi jatuh hancur. Bahkan langit-langit Tuhan hancurkan. Jatuh. Bulan jatuh, langit jatuh. Kita ni, atas muka dunia, kalau kipas ni jatuh, kita kejut dah. Ketika mana kita duduk dalam program ni sedap-sedap, tiba-tiba kipas ni jatuh. Terkejut. Pakat lari. Baru kipas putih jatuh. Hak ni hak jatuh tidak kipas. Hak jatuh ni planet jatuh. Bulan jatuh, langit jatuh, bukit cabut. Bukit tu tercabut. Allah cabut. Dia jadi terbang, pokatu terbang, bukit tu lagu tu. Sebab tu disambung ayat tu, wa taran nasa sukara. Maka kamu akan lihat wahai manusia ni seolah-olah mabuk. Manusia ni jadi mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Tapi mereka ni tak mabuk. Tapi azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat dahsyat. Seolah-olah mabuk maksudnya dia. Maksudnya manusia ketika tu dah hilang akal. Seolah-olah hilang akal. Kecek ngapu, jalan paksi sebab hilang akal. Maksudnya azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat tak masuk mahsyar lagi. Hari kiamat saja azab Allah menyebabkan manusia jadi gila. Tengok azab Allah pada hari kiamat menyebabkan manusia jadi gila. Hilang akal. Dahsyatnya azab kiamat yang bakal dilalui oleh manusia. Itu tak masuk pada mahsyar lagi. Masuk dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar. Berdiri manusia di padang mahsyar. Dia sebut dengan waktu jangka masa yang sangat panjang. Seperti kita sebut tadi, satu hari sama dengan 50,000 tahun dunia. Maknanya kita akan berdiri pada hari kiamat
lebih lama daripada kita hidup atas muka dunia hari ni. Diri saja. Diri saja. Lama. Puluh-puluh ratus kali ganda. Dah kalau satu hari 50,000 tahun. 2 hari 100,000 tahun. Dah 10 hari. Diri saja. Lama pada kita duduk. Hidup atas muka dunia. Hari ni diri sejai pada kita. Terpaksa berdiri. Dan disebut manusia akan duduk dalam keadaan kehairanan dan ketakutan. Hairan. Sebab bangkit daripada kubur duduk satu tempat mana tak tahu. Duduk ramai-ramai. Capur laki puan. Dalam satu hadis Aisyah tanya kepada Nabi SAW. Keadaan kiamat. Nabi kata kiamat ni berkumpul. Dia kata laki puan pelanjai. Tak bakal bersatu. Lama. Lalu Aisyah jadi malu. Aisyah kata, lepas tu bagi tengok ke Rasulullah. Aisyah tanya, bagi tengok. Dia gamuk sepuluh atas muka bumi. Atas muka bumi, kalau buat gitu jauh bagi tengok. Orang puan lalu, comel sikit, pakat perhati. Atas muka bumi. Tapi akhirat tak. Nabi kata, keadaan pada hari itu, ketakutan pada hari itu, menyebabkan manusia tak cari ke benda lain dah. Dia peduli hanya diri dia ya. Itu saat yang kita semua akan hadapi pada hari kiamat. Semua kita. Keyakinan kita. Memang lagu tu yang bakal berlaku. Dalam keadaan takut. Dalam keadaan masa yang panjang. Dalam keadaan kita tak tahu apa satu. Dan ketika itulah kita benar-benar yakin bahawa hari kiamat memang betul ada. Semati. Badi kecek. Betul lah. Hari kiamat tu benar-benar ada. Berkumpul manusia. Dalam suasana disebut, yang kita semua biasa dengar hadis dia, matahari seakan-akan qadar 1 mil daripada kepala. Lalu perawi hadis kata, kami tak pasti. Mil tu apa maksud? Sebab mil dalam bahasa Arab ada 2. 1 mil jangka panjang, 1 batu. Mil 1 batu atau 1 mil ni mil dia panggil hak celup mata tu. Celup mata hak panjang ni tu hak kita buat. Tu mil juga. Jadi perawi kata aku tak pasti hak mana sah. Walau apa pun jangka 1 mil tu dekat sangat. Yang menyebabkan manusia masing-masing akan tenggelam dari peluh mereka. Ada kata tenggelam, sebahagiannya tenggelam setakat buku lari. Sebahagiannya setakat betih, lutut, pinggang. Yang ada tercungak-cungak kelemasan di dalam peluh dia sendiri. Ini hadis Nabi SAW. Lalu selepas pada itu, mereka berdiri dalam keadaan ketakutan. Wa yakhafuna fi dzalika khaufan syadida. Dan mereka takut, manusia ketika itu berasa takut dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Ketika itulah Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada telaganya. Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi dibawa pergi ke telaga Nabi. Duduk situ. Ketika itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu, tanpa berbolak-balik keimanan mereka, tanpa mereka mengubah akidah mereka, syariat mereka. Iaitu orang-orang yang beriman seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang betul beriman kepada Nabi, hak percaya belaka hak Nabi buat turun dalam Quran. Dalam Quran ni, sebutan Quran dia kena percaya belaka. Tak boleh kesok sikit pun. Tak boleh dia kata comel belaka dah, hak nisa ni hamba rasa kurang. Tu tak kira beriman. Dia kena beriman 100%. Akidah yang ada dalam Quran dia kena beriman. Syariat hak ada dalam Quran dia kena beriman. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak dalam Quran dia kena beramal. 100% dia tak tolak. Akidah hak sahih.
Kalau syariat dia turut berlaku. Hak ibadat dia turut, hak munakahat dia turut, hak muamalat dia turut, hak jinayah dia ikut berlaku. Tak ada kesok sikit abu. Barulah dia boleh duduk sebelah Nabi Muhammad, duduk di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan semua orang Islam boleh minum air hak daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, pilih-pilih dah. VIP dah boleh minum. Lalu Nabi panggil umat dia yang bertakwa, umat-umat dia yang soleh, yang beramal. Panggil, bawa minum. Diberi minum daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu tak kala manusia yang beriman dan soleh minum air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum tu hilanglah segala keletihan, berdiri lama, hilang segala ketakutan. Jadi mereka mendapatkan ketenangan di hari akhirat ketika mana manusia lain berada dalam keadaan susah. Tak lama, sikit lah. Selepas Nabi buat minum umat dia, lalu Nabi-Nabi lain dibawa ke telaga masing-masing. Setiap Nabi ada telaga masing-masing. Lalu hanya umat-umat Nabi tersebut yang soleh ya boleh pergi. Umat Nabi Nuh, hak soleh. Umat Nabi Syu'ib, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Pilih-pilih lah. Golongan ni ya, hak boleh minum air daripada telaga para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan kemudian daripada itu, berdirilah pula manusia dan jangka masa yang panjang. Berdiri pula. Selepas hak tadi tu, sebahagian hak minum dah, letak suku. Hak baki lagi ni, hak lain tu tunggu lama pula. Maqaman tawila disebut. Berdiri dalam masa yang sangat panjang. Lalu berlakulah huru-hara di kalangan manusia. Kerana azab di mahsyar tu sangat dahsyat, sampai manusia kata, cepatlah, neraka pun neraka lah, tak tahan dah pada mahsyar. Dia jadi lagu tu. Dia tak khabar neraka tu dahsyat lagi. Hak ni baru percik-percik dia ya. Bunga-bunga ya. Hak semua mati di neraka. Badi tunggu. Badi cari siapa boleh selesai masalah kita. Lalu manusia pergi cari para nabi. Dari keadaan lautan manusia ni pergi cari para nabi. Cari Nabi Adam, Nabi Nuh. Semua tak sanggup. Siapalah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad kata, ana laha, akulah hak dia beri syafaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghadap Allah Subhanahu wa taala memohon syafaat. Dia menghadap Allah. Lalu Allah tanya Muhammad nak gapo? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad menghadap Allah, angkat kepala. Nabi Muhammad menghadap dengan penuh tawaduk. Tunduk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah, nak minta gapo? Aku akan beri. Lalu Nabi Muhammad meminta supaya dipercepatkan urusan pada ketika tersebut. Fi ta'jilil hisab. Minta supaya dipercepatkan hisab. Lalu Allah memakbulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan hisab. Dan hisab ni masa dia panjang pula. Sebab manusia ni dihisab sorang-sorang. Dia tak bawa nama. Laisa bainahu wa bainallah tarjaman. Tak ada di antara kita dengan Allah ni hak dia terjemah. Malaikat kau siapa dak. Kita betul-betul berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika tu. Ketika tu memang kita saat akan siapa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhadap. Lalu dihisab segala amalan kita bermula daripada kita balik sampailah kita mati. Kalau kita balik umur 15, mati umur 90. Berapa lama masa? Lama. Puluh-puluh tahun. Dihisab setiap hari dan setiap saat apa yang kita lakukan. Dia bukan pakai borong hari ni, hari tu tak.
pagi buat gapo, tengah hari buat gapo, setiap saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tu tak boleh nak nipu. Hari ni boleh. Hari ni boleh. Tak kita auta kau, kita lipat kau, boleh. Sebab hari tu kita boleh tak? Ya, sebab kita baca Yasin. Kita ingat kita baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni, iaitu hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim. Dan kami khatam mulut mereka. Khatam ni bukan tutup. Kalau tutup ni, dia boleh bunyi lagi. Khatam ni masuk teri. Sedagingkan mulut. Maknanya mulut tutup hari Rabu. Tak ada mulut. Wa tukallimuna aydihim. Dan yang berbicara ketika itu adalah tangan. Tangan kecek, kaki jadi saksi. Tangan kata, ya Allah, hari tu lagu tu. Kaki kata, sungguh, aku menyaksikan. Dan bukan setakat kaki menjadi saksi. Bahkan bumi ketika itu menjadi saksi. Apa yang kita lakukan di atas muka dia tu. Kita baca surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang hal keadaan dia pada masa dunia hari itu. Bumi Tuhan ambil jadi saksi. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni sifat dia Maha Adil. Adil. Padahal kalau kita mati tu, seseorang tu mati, Tuhan tahu dah amalan dia. Boleh sangat nak kutip mu ni neraka, tahu. Mu ni tak, tapi Tuhan ni adil, dia soal sasa. Supaya manusia tu bila masuk neraka, dia tak ada alasan dah. Dan bila masuk syurga, dia puas hati dah. Sifat Allah ni dia adil. Lalu dibawa bumi menjadi saksi. Tuhaddisu akhbaraha. Menceritakan tentang hal keadaan dia. Menjadi saksi atas setiap manusia yang melakukan dosa. Bila seorang itu dihisab oleh Allah, dia jadi saksi. Betul ya Allah, dia ni buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Hari ni ya dia bumi. Kita buat maksiat kau, kita buat taat kau, bumi tak ada kecek pun. Orang berzina atas muka bumi. Ada bumi gagal. Weh, zina tak ada. Kita tak marah. Dia senyap. Sebab sampai satu masa di akhirat, depan Allah, dia akan cerita belakang. Ya Allah, dia ni hari tu lagu ni, hari tu lagu ni. Bumi dia cerita. Dia sipar. Dia tak cerita hari ni, dia sipar. Semua dosa kita buat, dia sipar. Sampai akhirat. Gitulah juga anggota tubuh badan kita saling menjadi saksi antara satu sama lain. Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka masa yang sangat panjang. Atas sorang tu. Panggil sorang. Dah lama mana? Kira start zaman Nabi ada, sampai akhir zaman sorang. Tak litah pun. Tak ada kata skip. Kecuali orang-orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Ada pengecualian dia. Tapi payah ha? Payah. Nak boleh masuk syurga tanpa hisab ni payah. Di akhirat pun nak terlepas azab mahsyar pun payah. Bukan semua orang kena azab. Ada disebut 7 golongan. Kita tak boleh sebutlah golongan itu, panjang cerita. 7 golongan kau Tuhan pelepah di akhirat nanti. Masa mahsyar orang lain tengah panah, dia duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita biasa dengar tu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zillih. 7 golongan yang Allah kecualikan mereka daripada diazab di pada mahsyar. Tapi payah nak boleh belaka tu. Bukan mudah nak jadi VIP di akhirat ni. Dihisab. Setiap seorang amalannya semenjak dia balik, sapalah dia mati. Kalau orang tu umur dia panjang, kalau dia berbuat amal baik, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu umur dia panjang, tapi penuh dengan maksiat, naknya ke dia nak jawab so. Kau tak semaya lagi, kau tak jaga mata lagi. Tuhan sosok anggota, matamu hari tu, telingamu hari tu, tanganmu hari tu, kaki hari tu. Soalah kau. Pak kita nak jawab gana dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ni, kok mana pun amal kita ni kurang nak bandingkan dengan maksiat kita, lara kita. Kau siapa ada jaminan amal dia lebih banyak pada maksiat dia? Tak ada, kita tak boleh jamin.
Majoriti daripada kita lara lebih banyak pada taat. Tak payah tengok 10 tahun, tengok kemarin je. Kemarin tu hari 24 jam kita. Banyak mana masa kita baca Quran, banyak mana masa kita tengok TV, tengok Facebook. Mulut kita, banyak mana baca Quran, banyak mana kecek kongsi. Masa kita, banyak mana semayang, banyak mana masa dia. Sehari pun, sehari. Kalau bagi paksa yang molek, 3 lagi hak lara. Tu baru sehari. Dah kalau 10 tahun, dah kalau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada jaminan ke? Kita akan lepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jaminan ke kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan hidup kita ni lagu hari ni. Siapa pun tak boleh jamin. Sebab berat sangat kita ni. Amal kita. Kurang. Nak banding dengan para nabi, nak banding dengan para sahabat, nak banding dengan para ulama. Ada satu cerita. 3 orang. 3-3 hamba tak ingat nama dah. Tapi para ulama dan para alim yang besar. Hamba tak ingat nama. Pergi ke Mekah, buat ibadat haji. Lepas tu malam tu, kelik. Kita kecek cerita muda dah kelik. Kelik. Nak tidur. Duduk serumah. Sore tu dia sapa-sapa dia semayang. Tak berhenti semayang. Sore tu tak berhenti baca Quran. Sore tu duduk. Supaya mikir lagu tu. Dia berkuat lagu ni lah cerita dia dah. Anak-anak tak ingat. Hamba tak ingat. Cerita je lah. Lalu bangun pagi esok. Sore tu tanya. Mu semalam semayang banyak tak berhenti. Kata aku semalam dia punya kebiasaan dia khatam dari solat dia. Dia tak malas semayang dia khatam 30 juzuk. Hak ni pula semalam aku baca Quran. Habis khatam. Hak ni pula seorang ulama dia kata semalam aku duduk memikir sore aku dah selesaikan masalah ummah, masalah fiqh dan sebagainya, beberapa masalah banyak. Tu cara hidup mereka. Malam penuh dengan ibadat. 3 orang. Itu kalau malam tu masuk kita sore, duduk 4 orang dari tu. Sore baca Quran 30 juzuk, sore semayang tak berhenti, sore habis masalah umat. Sore tu kita, gapo dia kita buat? Tidur. Aku semalam tidur ya sepanjang hari. Beza kita dengan para ulama, para orang soleh, para sahabat. Sakinah beza amalan kita. Pas lagu mana kita nak dihisab dalam keadaan amalan hak lagu ni? Kita yang berasa banyak, tak banyak. Kita semayang malam 4 rakaat tu, esok tu suruh kembali dada. Luah lu bedeng. Surah waruk. Sedekah lebih sikit surah waruk dah. Qiyamul lail ke puasa Isnin Khamis. Surah hebat dah. Padahal jauh sangat nak banding dengan para nabi, para sahabat dan sebagainya. Itu pun tak istiqamah kita. Kita doa tak sedar ayatlah kita doa kepada Allah. Syurga hak tinggi sekali sama. Kita doa kepada Allah, ya Allah, nak syurga pula syurga Firdaus hak tinggi sekali. Kita doa nak duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak hebat belaka kita doa nak duduk dekat Nabi, nak masuk syurga tanpa hisab, nak duduk bawah bayangan Allah. Teka doa. Teka buat. Tak buat. Jauh pada sahabat Nabi. Amal sikit. Minta ganjaran lebih. Dia supaya dari syarikat. Dia ni kerja cleaner ya, kat bawah kali. Minta gaji CEO. Hamba nak gaji bos hak besar sekali. Tuanya CEO cleaner ya. Ada orang nak beri? Ada orang nak beri? Orang tak beri. Tapi minta yang kata gila dia ni. Dia kata gila dia ni. Tu cleaner minta gaji CEO. Kita suka dengar. Gak kita lebih kurang kita. Amal sikit minta syurga hak atas sekali. Berkali para malaikat nampak dia ni gila dah dia ni. Malaikat nampak. Kita yang tak perasan.
Hakikatnya lagu tu. Tu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas dihisab, hisab tu dia sekali dengan al-arad, iaitu dipamerkan amalan-amalan kita. Bukan hisab ya. Dia ada slide pula, dia ada layar putih pula. Tuhan tunjuk, Tuhan tanya. Sebab Tuhan akan dia panggil mujadalah, berjidal dengan hamba tersebut. Mu buat ke? Ni ada ni. Buat ke? Ni ada ni. Jadi tak boleh nak susu. Setiap amalan kita, baik ke, buruk ke, dia pamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak pamer itulah yang menyebabkan kita berasa aib di akhirat. Aib lah. Aib lah. Hari ni, okay, kita boleh duduk pasar hari ni, pasar satu ni. Okay, orang tak tahu aib kita. Orang tak tahu kita buat apa semalam. Orang tak tahu kemarin kita buat apa. Itu kalau orang tahu. Tak terbit rumah kita. Kerana Allah, dia tak tunjuk selalu. Dan dosa ni tidak jenis bau. Dan kalau dosa bau, tak terbit rumah kita. Mungkin kita hak busuk sekali kapur ni. Kalau dosa tu bau. Kalau sekali buat dosa, contoh tubik kudi tubuh. Tak ada dah tempat tubuh kita tak ada kudi. Kalau lagu tu. Tapi Allah susu supaya kita bertaubat. Dan bila bertaubat, dosa tu Tuhan rabu. Sebab tu dalam hadis sebut at-taibu minaz dzam kamal la dzambalah. Siapa-siapa yang bertaubat daripada melakukan dosa, seolah-olah tak ada dosa. Maknanya Tuhan rabu. Di akhirat Tuhan tak tunjuk dah. Sebab Tuhan ampunkan dan benda tu tak ada. Sebab tu setiap kali kita melakukan dosa, taubat satu. Takut dia mati tak ada taubat, Tuhan tunjuk. Tu orang tak lebah. Ustaz ngajar nak. Apa? Kenapa? Kita sedar hari ni, tapi akhirat Tuhan pamerkan belakang. Tuhan tunjuk setiap daripada dosa kita, tak sempat bertaubat, Tuhan tunjuk belakang. Aib seaib-aibnya. Tuhan dedahkan semua sekali. Supaya orang lain tahu juga sebab apa dia ni masuk neraka, ni sebab dia, ni sebab dia. Bagi tengok belakang dosa masing-masing. Dan kemudian daripada itu, setelah mereka dihisab, dipamerkan amalan-amalan mereka, lalu mereka diberi kitab amal masing-masing. Beri kitab pula. Adapun ahlul yamin, orang yang soleh dan taat kepada Allah, diberi kitab amalan mereka melalui kanan. Dan sebaliknya bagi yang maksiat, diberi melalui kiri. Orang beriman. Ada orang kafir awal lagi, duduk tepi. Orang kafir ketika itu, mereka putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah. Orang kafir ketika itu tak ada dah. Memang kekal mereka dalam neraka selama-lamanya. Kerana itu untuk orang kafir, dari satu hadis lain, pada hari akhirat, ketika orang yang tengah hisab dan sebagainya, yu'ta bi jahannama yawma izin laha 70,000 zimam. Tu heret neraka bagi depan orang kafir. Neraka jahannam untuk orang kafir dan munafik. Bagi laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Neraka jahannam ni dia heret dengan 70,000 tali. Zimam ni supaya tali yang kita ikat di hidung lembu tu. So, ni ada 70,000 tali dia heret. Dan setiap tali ni dia heret oleh 70,000 malaikat. Nak wayak berat dan besarnya jahannam, neraka jahannam. 70,000 tali, satu tali dia heret oleh 70,000 malaikat. Baru nak gerak neraka jahannam ni.
Gak rai malaikat ni setara mana atas seorang malaikat. Sekali kibah atas lebur bumi. Tapi neraka Jahannam ni luas sangat. Dalam sangat. Amiqah. Jahannam ni dalam bahasa Arab kesimpulan dia ada dua makna. Yang pertama, Jahannam ni satu pemandangan yang sangat buruk makna dia. Dan kedua, satu lubang yang sangat dalam. Bila kita gabungkan, dia dalam dan buruk pandangan dia. Dalam. Sebab tu ada satu hadis lain. Hadis Nabi SAW, ceritanya, satu ketika, lepas solat asar, tiba-tiba bunyi berdentung. Tengah sembahyang asar ni, sudah tu bunyi, boom, derak. Lalu sudah sembahyang Nabi SAW tanya para sahabat. Tahu tak bunyi apa tu? Nabi tanya pada sahabat. Lalu sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul yang tahu bunyi apa tu. Lalu kata Nabi SAW, itulah batu yang jatuh daripada puncak neraka Jahannam 80 tahun yang lepas. Hari ni baru sampai patak dia. Dia jatuh 80 tahun lepas. Hari ni baru sampai patak dia. Nak ayat dalai tak dalai yang neraka Jahannam. Tak tahu mana patak dia. Waktu dia bawa di hadapan orang kafir. Yang menyebabkan orang kafir berasa gerung dan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lewat apa dah. Confirm dalam neraka selama-lamanya. Dan azab dalam neraka ni Allah cerita dalam Quran. Antara azab dia, kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dalam neraka, bila orang ni dia setuh dengan api neraka, ahli neraka tu setuh, maka telucuk kulit. Dia telucuk kulit, seluruh kulit tu telucuk. Dia setuh dengan api neraka tu, telucuk kulit. Bila telucuk tu Allah letak semula. Telucuk pula letak semula. Sampai bila? Sampai selama-lamanya azab bagi orang kafir. Sakit. Tak kita kalau ujung kuku kita ni gelopas sikit pun sakit, tak senang duduk duk main gini sama. Tapi ni telucuk. Dia zuqul azab supaya mereka merasakan azab. Siap kulit ni sakit cabut telucuk. Sampai bila-bila dia zuqul azab supaya mereka merasakan azab. Dahsyat. Sebab tu disebut dalam hadis lain, inna ahwala ahli an-nar azaban yaumil qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling ringan pada hari akhirat dalam neraka iaitu seorang lelaki yang diletakkan di tapak kaki dia batu daripada api neraka, lalu serta-merta otot dia gelegak. Dan ni kalau nak boleh kegelegak makan masa 2 jam 3 jam. Nak boleh gelegak. Ni dia letak api neraka batu, tidak bakar seluruhnya. Letak batu tapak kaki manusia, lalu gelegak otot. Ini berlaku kepada hari kiamat terhadap orang-orang kafir. Dan azab neraka tu lebih kurang lagu tu lah. Kembali kepada orang mukmin tadi. Diserahkan kepada mereka kitab amalan masing-masing. Lalu pakat terkejut belaka. Dalam surah Kahfi yang kita baca pada hari Jumaat. Ma li hadzal kitab. Qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Terkejut. Ma li hadzal kitab, buku gapo ni? Tuhan Allah, hak kanan-kanan, hak kiri-kiri, buka terkejut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal sikit abuk lah. Hak kecil pun kira, hak besar pun kira. Tadi dah tunjuk dah. Tadi dah kira dah. Ni tulis pula sasa, detail. Tak kurang sikit habuk amalan kita belakang. Yang mana kita tak jaga mata, yang mana kita dedahkan aurat, kita tak jaga aurat, kita dedahkan mata, tak jaga mulut. Tu yang belakang. Hari ni kecek lagu ni. Hari ni tu tunjuk lah. Wa wajadu ma amilu hadira
dan mereka dapati kesemua yang mereka lakukan ditulis dalam kitab tersebut. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan sesekali tidak akan menzalimi sesiapa pun. Maknanya betul dah dari kitab tu. Tak salah. Ini berlaku kepada kita masa akan datang. Akan sampai saatnya kita dihisap. Akan sampai saatnya kita tengok amal kita. Akan sampai saatnya kita ambil kitab-kitab kita tu. Kita sendiri. Ni bukan cerita ni. Ni bukan khurafat, ni bukan dongeng. Ni Quran sebut berlaku kepada setiap daripada kita sampai saat dia. Seperti yang sebut awal-awal tadi, sampai satu saat kita akan mati. Ada satu saat kita akan mati dan melalui semua perkara ni. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhan kamu sesekali tidak akan menzalimi sesiapa pun. Dan kemudian daripada masing-masing membaca kitab amalan masing-masing, maka berlakulah al-mizan, timbangan bagi amal kita masing-masing. Timbang pula. Kita gamak selesai dah. Dok lagi, timbang pula. Padahal kalau selesai setakat tu boleh dah. Tuhan timbang pula. Mana baik, mana jahat. Dan ketika timbang inilah boleh berlaku beberapa perkara yang boleh menyebabkan seorang manusia itu menyesal. Nabi SAW menyebut kepada para sahabat satu ketika, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, nak tahu tak siapa yang muflis? Siapa yang bankrupt? Lalu sahabat kata, al-muflisu fina man la dinarun lahu wala dirham. Orang yang muflis di kalangan kami, bankrupt, maksudnya tak ada piti ria. Tak ada piti, bankrupt Lalu Nabi kata, tak. Muflis dalam hakikat agama kita, dia adalah orang yang ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepas dah, dihisap dia lepas dah. Semua dia lepas dah. Banyak amalan dia. Dia pergi bawa amalan yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak. Ketaatan yang sangat banyak. Pergi bawa di hadapan Allah. Di akhirat kelak. Timbal-timbal berat sungguh amal baik dia. Tapi tiba-tiba tak lepas. Dia ada menzalimi manusia. Dia ada menzalimi makhluk. Dia ada ambil harta orang. Dia ada ambil harta anak yatim. Dia ada ngupak ke orang. Dia ada buat nanya ke orang. Dia ada kosek maruah orang. Fitnah orang tu, fitnah orang ni. Maka Allah kutip. Ya. Jujur agama yang berkata, minta dia yang pernah dia zalimi. Mari. Allah ambil. Letak cemuk mana hak dia buat zalim. Lepas. Akhir sekali, habis pahala dia. Sedekah orang beratur bangun lagi. Lepas buat lagi mana? Tuhan pun ambil amal jahat orang yang zalim tu letak atas. Ambil amal jahat letak. Akhir sekali, dia hak asalnya banyak amal baik dia, jadi banyak amal jahat. Tukar. Amal baik banyak. Hablum minallah dia lepas. Hubungan dia dengan Allah lepas. Dia dengan Allah bagus. Semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, sedekah banyak, selawat, zikir, ada belakang Quran. Dia dengan Allah bagus. Masalah dia dengan manusia. Hablum minan nas. Hubungan dia dengan manusia tak bagus. Mulut uduh, ngepak sokmo. Ambil harta orang. Ngani kau orang, gelar. Cari aib orang, dedahkan aib orang. Walaupun hubungan dia dengan Allah baik, semaya baik mana sekalipun, bila dia jahat dengan manusia, akhirat dia muflis. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita kena jaga dua-dua. Hubungan kita dengan Allah kena jaga, hubungan kita dengan manusia kena jaga. Dibimbangi bankrupt di akhirat. Kalau asal amal baik banyak, tukar jadi amal buruk banyak. Kerana menzalimi makhluk, menzalimi manusia. Jadi kena beringat. Kita dengan jiran-jiran, kita dengan sahabat, kena beringat. Selepas daripada mizan, selepas daripada tu, lalu kita akan melalui titian sirat. Hak ni yang terakhir. Sirat. Kita akan lalu sirat. Dan yang melalui sirat ni, dia lalu, sirat-sirat ni dia gelap, dia halus. Titian ni. Gelap. Kalau kita lalu tengah gelap, tak ada cahaya.
Cahaya mari ikut mana? Cahaya mari ikut amal masing-masing. Cahaya terang kadar mana cahaya, suram ke, gelap ke, kecil ke, bergantung kepada amal masing-masing. Laju tak laju, ada yang merangkak, ada hak lalu sepatah kilat, ada hak berunggar, macam-macam. Ada yang merangkak-rangkak kerana gelap, rabor. Dan ada yang terjatuh ke dalam neraka, di bawah tu neraka, wal-iyazubillah. Jalan-jalan gelap, rabor-rabor tak nampak, jatuh ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Lalu yang neraka lah, yang syurga lah, barulah lepas semua manusia. Dan semua tu berlagu dalam masa yang panjang. Sirat pun panjang, hisab pun panjang, pembentangan amal pun panjang. Semuanya berlaku puluh-puluh ribu tahun. Kadar hidup umur kita atas muka dunia, atas muka bumi. Dan ni semua ni, turutan-turutan ni semuanya yang kita bakal hadapi bersama. Tak ada seorang pun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lambat banget kita akan jumpa juga satu hari nanti dengan mati, dengan kubur, dengan mahsyar, dengan hisab, dengan kitab, dengan sirat, syurga, neraka. Semua kita akan melalui perkara tersebut. Kerana perkara itu ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirat rahimakumullah. Itulah cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan ayat yang kita baca pada pagi ni. Dia tak habis lagi tu. Dia baru walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Itu baru situ. Cerita tentang sedikit suasana yang bakal kita lalui, yang bakal berlaku pada manusia, orang kafir, orang mukmin pada hari akhirat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala azab di dunia, azab di kubur dan juga azab di akhirat kelak. Kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan kita daripada segala azab di dunia dan di akhirat. Kita berdoa supaya kita diberi petunjuk, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita. Bahasa setakat itu dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Zulhuri Naim Muhammad, Guru Semesti Taufik Tebu, atas pencapaian ilmu yang beliau sampaikan pada pagi ini. Jadi setakat ini majlis kita pada pagi ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan Allah. Ada soalan ya?